Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lama saya tak lama lah, beberapa hari seminggu kot saya tak live feed. Alhamdulillah. Pagi ni kalau anda dengar saya suara serak-serak basah sikit sebab uh, hidung ada sedikit seselma, badan ada sedikit panas. Doakan saya sihat walafiat insyaAllah. Okey, pagi ni saya nak bercakap, pagi ni saya nak kongsi something lah. Hari Jumaat ni hari bagus, Alhamdulillah. InsyaAllah hari yang bagus untuk kita berselawat, bersedekah. So, saya nak kongsi sikit ilmu lah pagi ni insyaAllah. One of the question, saya baru habis daripada IMKK Borneo, Sabah minggu lepas. Amazing people, amazing crowd. Kelas bukan penuh, terlebih penuh dan mereka sangat reseptif, bersedia untuk belajar. Mereka excited nak ubah hidup mereka. Dan ada yang macam datang ataupun saya jumpa dan cakap, saya menyesal tak hadir lebih awal. You know, saya kata tak ada apa nak disesalkan. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Saya cakap, it's okay. You dah buat keputusan, you dah hadir, you dah belajar. Dan buat tindakan untuk perbaiki dan gunakan apa yang you belajar. Bila you dah faham tentang potensi diri, potensi kewangan, potensi bisnes, apa yang you boleh bina, insyaAllah gunakan ilmu yang diajar. Jadi saya nak cerita pasal ni. Ada some people yang cakap selama ni dia takut nak bisnes, takut nak mulakan sesuatu perubahan. So saya nak cakap pasal perkara tu sebab ramai orang yang ada masalah tu, masalah takut nak cuba. Jadi point saya adalah begini. Sebenar-benarnya orang yang takut nak cuba ni, saya pun ada perasaan macam tu dulu. Takut nak cuba, ada perasaan takut tu. Nak cuba bisnes, nak cuba perbaiki kewangan, nak cuba buat sesuatu yang luar biasa. Takut nak hadir seminar, takut ni, takut tu. Of course ramai orang ada perasaan tu, tapi kenapa sebenarnya? Yang pertama, ramai orang takut sebenarnya dia bukanlah takut. Bukanlah dia takut tu takut, tapi dia sebenarnya, apa sebenarnya yang dia rasa atau dia fikir? Dia sebenarnya fikir atau rasa, some of them adalah berfikir dalam perasaan dia takut gagal. Itu sebenarnya. Dia takut gagal. Dia takut bila dia gagal, dia kecewa satu bab. Dia takut dia gagal dan dia tak nak rasa gagal kepada orang yang dia sayang. Maksudnya orang akan bagi dia harapan, pengharapan. So kalau dia tak berjaya, dia tak nak mengecewakan orang lain dan diri dia. Tapi orang yang dia sayang. Tapi definitely yang paling priority bagi dia adalah orang yang dia sayang. Jadi dia takut. Itu yang pertama. Dia takut mengecewakan orang yang dia sayang. Nombor dua, takut dikritik. Dia takut orang cakap. Dia takut orang komen, alah, you know, apa yang kau pergi belajar tapi tak jadi, tak buat. You know, jadi baik tak payah pergi. So baik tak payah buat tindakan. Baik apabila kau berniaga tak jadi, cakap je. Jadi dia tak buat tindakan. You know. So itu antara sebab dia. Dia takut dikritik atau takut dikomen oleh orang lain. Especially orang yang tersayang, yang berada di sekeliling dia. Mungkin selama ni dia cuba sesuatu, mungkin tak jadi. Orang cakap, orang yang dia sayang cakap, berulang-ulang kali benda tu berlaku dan dia tak, menyebabkan dia give up. You know, ada satu story lah, saya share masa di IMKK Sabah minggu lepas. Kalau you nak dengar lah pagi ni. Kalau saya nak share story ni, saya nak pastikan anda nanti share video ni dengan orang lain. Bagi tahu, share dengan orang lain untuk dengar story ni. Very important. Kenapa setengah orang susah sangat dia nak perbaiki kewangan dia, bisnes dia. So story-nya adalah begini. Saya nak tunjukkan story ni adalah berkaitan dengan satu benda namanya gajah. Alright, okay, dah pernah dengar story ni, boleh dengar lagi sekali pagi ni sebagai ingatan tentang gajah. Alright, ada seekor gajah yang ditangkap secara liar, anak gajah. Ditangkap di hutan, kemudian bila ditangkap daripada hutan, dia ditangkap, pemburu tangkap. Lepas tu dijual kepada sarkes, tempat sarkes. Dan bila gajah kecil ni liar ditangkap, of course dia kena ikat, dia ikat pakai rantai. Bila diikat pakai rantai, dan gajah tu masih kecil, rantai tu dia tak boleh nak pecahkan kan. Jadi nak di break, nak diputuskan. Jadi diikat dekat luar, dekat sarkes ni. Jadi gajah liar ni cuba. Sehari dia cuba pecahkan tak boleh, 2 hari tak boleh, 3 hari tak boleh. Lepas minggu dia tak cuba lagi dah. Sebab dia rasa tak guna aku cuba, memang rantai ni takkan putus. Itulah benda yang melekat dalam kepala otak gajah tu. Kan, otak dia besar tapi tak berapa guna sangat.
bila dia give up lah lepas 7 hari. Anyway, probably dia cuba tu lebih daripada sehari. Mungkin dia 7 hari, mungkin dia cuba tu sebulan. Sampailah dia buat satu keputusan, aku takkan boleh putuskan rantai ni. So dia end up berserah dan terima saja apa saja impian Toki Sarkis, iaitu melatih dia untuk jadi gajah Sarkis. Circus. Sarkis. Okay, so long story short, dia pun jadi gajah sirkus, pertunjukan, gembirakan orang. Tapi dia sendiri tak gembira. Hati dia sendiri tak gembira setiap hari. Tapi dia dah tak nak mencuba dah tarik rantai tu. Sebab dia tahu end up dia takkan boleh putuskan. So anda rasa berapa lama benda ni berlaku? Benda tu berlaku sehari, 2 hari, setahun, sebulan. Sehari ku rasakan bagai setahun aja. Sebulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Benda tu keep on grow, jadi macam tu sampailah dia besar. Dan apa yang menariknya hari ni adalah berlaku pada gajah ni, bila dia dah besar, daripada dia berhenti cuba tu, tarik rantai tu, sampai dia besar, Toki Sarkis tak buat apa dengan gajah ni. Dia hanya perlu lilit sikit je tarik rantai yang sama, dan gajah tu takkan lari. Sebab mind dia dah kata, aku takkan boleh pecahkan dan putuskan. So bila dia dah besar, padahal dia dah kuat, dia dah besar, dia boleh tarik, dia hentap sekejap je, tapi dia buat keputusan untuk tak cuba, sebab dia takut. Dia takut kalau dia cuba tak jadi. Nanti apa gajah lain cakap, tak payah cubalah, dah memang nasib kau jadi gajah Sarkis, pergi buat benda tu ulang-alik sama tahun-tahun, kau tak payahlah cuba nak ubah. Apa yang kau dah ada tu, syukurlah cukup. Dia salah faham pasal syukur. Syukur apa yang ada, pada masa sama Tuhan kata doa dan minta lagi banyak, usaha untuk dapat lebih banyak. Tapi tak, dia syukur. Dia ambil bab tu je, bahagian pertama. Bahagian kedua dia tak ambil, bahagian usaha tu dia tak ambil. So ramai sangat orang, bukan ramai pula, terlalu ramai, mungkin ramai juga kan. Ramai orang yang saya jumpa, yang datang kelas Alhamdulillah melalui MKK. Mereka ni sebenarnya nak dapatkan that kekuatan, breakthrough, kekuatan untuk membuat perubahan besar dalam hidup dia. Besar tak besar tu ikut masing-masing punya impian lah. Point dia adalah bukan senang nak ubah sesuatu kebiasaan yang kita dah pegang so many years. Dia adalah cabaran yang sangat besar untuk setengah orang dalam aspek-aspek masing-masing lah. Ada yang cabaran dalam kewangan, ada yang cabaran dalam bisnes. Itu kepakaran apa yang saya buat dah. Kepakaran saya juga dalam bantu mereka dalam usahawan membina marketing yang bagus. Bertahun-tahun berniaga cara yang sama, income sama, sales sama, jualan tak naik, cost makin tinggi, tak boleh membesarkan bisnes. So stuck pada point yang sama for so many years, and then they decided yang they will never break through, they will never be able to change or improve their life because they never try. That's the whole point. They never dare to try. They never thought of trying something different or learn a new things, how to advance or to go further in their life. So a lot of people having this problem, ramai orang ada masalah ni, dan mereka stuck, dan mereka tak seek for help, mereka tak minta, tak cari jalan, tak cari bantuan, So apa yang saya cuba buat, saya sebenarnya berada dalam keadaan tu dulu. I had that moment, I had those moment in my life. When I started my business, saya failed the first 3 years, and then Alhamdulillah I got mentored by this Mak Saleh, Mak Saleh ni, dan in 2001 dalam advertising and marketing business. Daripada situ Alhamdulillah I agreed or I surrender myself untuk belajar. Pada masa sama handle the project, sampailah Alhamdulillah I got the chance untuk run my own business. 8 months after that, dapat contract untuk handle those project, HSBC dan Standard Chartered Bank punya project masa tu, untuk credit card campaign, advertising campaign. Kemudian later saya dapat chance untuk handle Celcom, Telecom punya campaign masa tu. So what I've learned adalah you have to willing to try. You kena bersedia untuk cuba, adjust. Dan bisnes sebenarnya sepatutnya growing. Dan ada kadang-kadang setengah orang cakap ekonomi sekarang tak bagus, bisnes tak bagus, orang tak datang kedai atau orang tak membeli. Saya tak percaya orang tak membeli. Saya percaya orang tak membeli daripada anda. Itu je. Orang beli daripada orang lain. Saya percaya orang tetap perlukan apa barang yang dia perlukan. Dan penduduk Malaysia adalah ramai, terlalu ramai. 30 juta, 32 juta, takkan tak ada orang yang nak membeli daripada you. Dia thinks orang tak tahu tentang you, sebab you tak faham tentang prinsip marketing. You tak faham tentang prinsip marketing, pemasaran adalah buat orang nampak. You tak ada ilmu yang upgrade, strategi yang bagus, yang latest technology. In the Richworks, kita keep on advancing dan improving our technology. Kita invest dalam teknologi company and business and platform untuk improve kita punya advertising campaign, marketing campaign untuk kita dan klien kita. Dan
Dan saya juga berkongsi benda tu dalam sesi program saya, sama ada free atau berbayar, free sesuai dengan masa yang kita ada. Macam malam ni insyaAllah di TV Al-Hijrah 9.30 malam. It's a free session. Saya tak tahu berapa lama kita akan buat session rakaman daripada program saya, dan kita bagi anda menonton di rumah, duduk rumah dan boleh tonton. Saya tak tahu berapa lama kita akan buat program tu bersama dengan TV Al-Hijrah. But it's 9.30 malam hari Jumaat. You tengok, you belajar, at least you dapat belajar sesuatu, daripada mungkin you tonton benda lain yang berkaitan dengan drama yang mungkin tak membantu hidup you. So itu point dia tadi. You ni gajah yang stuck, ataupun you nak jadi seseorang yang pecahkan rantai tu. Buka mind you untuk melihat potensi diri yang sebenar. Perkataan penting yang saya nak cakap pagi ni adalah perkataan yang tadi saya sebut adalah tentang ketakutan manusia ni. Sebab itulah, sebab you takut dikecewakan, you takut orang cakap, you takut orang judgemental anda, you takut orang kritik anda. Sebenarnya saya nak belajar mentaliti ni pagi ni. Kalau orang nak cakap, biarkan dia cakap. Sebab mulut tempayan memang tak boleh ditutup. Salah pepatah tu. Orang nak cakap, pulang orang nak cakap. Sebab at the end of the day, Tuhan menilai kita, Tuhan menilai diri kita masing-masing. Tuhan yang menilai tentang pahala dan dosa setiap orang. So, yang penting kita nilai dan perbaiki diri dia. Orang buat apa yang dia suka nak buat. Orang tetap orang cakap. You buat apa pun orang cakap. You dapat gold pun orang cakap. You dapat silver pun orang cakap. You dapat gangsa pun orang cakap. You tak dapat apa-apa pun orang cakap. Tapi dia tak cakap pula, aku selama ni tak capai apa-apa. Dia tak cakap. Dia akan cakap pasal orang lain. Itu manusia. So saya cakap ni, kongsi ni untuk saling ingat mengingati. Mudah-mudahan dia membantulah untuk mereka yang nak dibantu. Kalau orang tak nak dibantu, cakap apa pun tak guna. So belajar untuk, kalau orang cakap nanti kau gagal macam mana, tak apalah, at least aku dah cuba daripada hidup tak mencuba. Nanti kalau kau tak jadi benda ni macam mana, at least aku dah cuba daripada orang yang tak nak cuba dan takut nak mencuba dalam hidup. Kalau kau belajar dalam seminar ni, nanti ilmu tu tak jadi macam mana, orang lain semua jadi, aku tak jadi, mana main bangang lah aku. Ibarat dia macam tu lah, aku yang tak buat tindakan. Orang lain semua boleh buat sampai 1 juta, 2 juta sebulan lepas belajar. Aku belajar tak jadi. Mana apa masalah dia? Masalah kau ke masalah apa? Masalah dia sendiri lah kan. Tapi lebih baik daripada tak mencuba. So point dia dalam hidup ni, kita kena breakthrough. Kita kena pecahkan, kena cuba sesuatu yang baru. Saya pernah berada dalam keadaan yang pergi kerja, balik kerja, buat benda yang sama bertahun-tahun. Ulang benda yang sama. And gaji yang sama. Dan kita end up bayar hutang dan end up tinggal berapa ringgit je dalam account. Dan saya pernah berada dalam keadaan tu. Saya pernah berada dalam keadaan yang kita nak capai banyak perkara untuk family kita, tapi kita ulang buat benda yang sama dan benda tu tak ke mana. Dan saya tak nak benda tu lama masa tu. Saya buat keputusan, saya tak nak kerja 30-40 tahun. Kita boleh kerja sekejap untuk dapat, kita boleh kerja untuk satu jangka masa untuk dapatkan pengalaman, untuk dapat perbaiki diri kita, dapat perbaiki kepakaran kita, dapat perbaiki menguasai potensi diri kita, build that experience, supaya lebih mudah nanti later kalau you nak build business, atau you ambil chance dengan kerja yang you ada sekarang, you betul-betul contribute atau give value. Sebab kalau you tak bagi value, you tak bagi nilai, macam you tak bernilai kepada company. Bila you tak bernilai, dan satu hari nanti you akan berada dalam keadaan yang tidak diperlukan. Kalau you faham apa yang saya juga sampaikan dalam keadaan orang kata ekonomi yang tak bagus ni, anda melihat banyak organisasi yang terpaksa melepaskan orang-orang yang tak berapa, yang tak tinggi nilai dia dibandingkan dengan seorang. Mungkin tinggi nilai tapi tak berapa tinggi, tak cukup tinggi. So tak faham tak apa. Tapi sebenarnya tak. Sebenarnya masalah ekonomi satu bab. Orang yang ada masalah duit ni, bukan masalah ekonomi bagus ke tak bagus. Dia sendiri ada masalah, tak reti uruskan duit dia sendiri. Sebab takut. Itulah point dia. Anyway, bagi anda yang menonton, terima kasih banyak. Saya tak tahu anda daripada negara mana, negeri mana. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. A very good morning for those who are watching this live video now. I just shared about the problem that a lot of people are having in their life is they don't dare to have a breakthrough in their life. They don't dare to try different things or different path. They don't dare to try to achieve new things or extraordinary things in their life because they have this problem, the emotional problem of they feel scared about doing things. They feel scared about trying new things. They have this paradigm in their mind that they are not good enough. They don't deserve to do that, and they're afraid of criticism. They're afraid of people are talking bad about them. So life is not about that. Life is about trying, and doing, experiencing new things. And you just have to say, when you want to do new things, just say, I just want to experience this. I want to know how, am I be able to do this? You just want to experience a different perspective of life. And life is so bored if you're not trying new things. So
I hope whoever is watching this video, you know, I'm trying to get the point that there's a fear. There's always be a fear, but what do you do with it? There will be a fear that limit yourself not to do and try a different things in your life. But my perspective would be, you got to try it, baby, because at the end of the day, you have to experience a new perspective of life. Then that will give you more wisdom. That get you wiser, and that will get you to have those experience to prepare, to ready yourself to get a better life, a better finance, a better business growth, you know. So you just have to experience, simple as that. So thank you so much for watching. Terima kasih menonton. Wherever you are, whatever you do, I'll be right here waiting for you. Thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita sambung nanti lain kali, lain time. Saya sebenarnya akan berkongsi ilmu petang ni, malam ni 9:30 malam, ingat. Dan pada siapa yang bakal hadir program saya 4 hari intensif Retire Young, Retire Rich, insyaAllah petang ni, ini untuk those people yang different level lah. Dia orang bukan baru nak start, dia orang dah saya guided ataupun coach for a while. So mereka ni akan belajar tentang macam mana nak membina, mereka dah bina kewangan dalam bisnes ke, dalam hidup ke, supaya duit tu boleh bekerja untuk dia dan bina lebih banyak passive income, you know, dan macam mana dapat return yang lebih baik dalam kewangan lebih tinggi. So all the strategies yang kita akan share. Dan ini bukan untuk semua orang. This is very private group atau private session. So doakan saya dapat run the session dan kongsi ilmu saya for the next 4 days dengan baik. Dan insyaAllah we are going to go live nanti bila kita ada masa. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love you.